Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Radana bin Ismail. Nama matrik saya 32 DDT 20S1020. Saya dari kelas DDT 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilman bin Syakir. Nama matrik 32 DDT 20F1005. Okay, video ini saya dan Irwan akan menceritakan tentang Hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang permainan catur. Yang pertama adalah format permainan catur. Formatnya adalah setiap pemain hanya dibenarkan bermain sekali saja. Pertandingan dijalankan secara kalah mati dan secara berkumpulan, yang terdiri daripada 5 orang pemain yang mesti bermain secara serentak ke 5 orang ahlinya. Setiap pemain diberi masa 15 minit mengikut chess clock. Pemain dikira kalah sama ada di checkmate atau kehabisan masa yang diberikan. Seterusnya saya akan menceritakan tentang keperluan peralatan, iaitu yang pertama ialah buah catur, papan catur, jam catur, lembaran skor dan pen beserta dengan meja. Ini semua merupakan peralatan catur yang diperlukan untuk bermain catur. Yang kedua adalah objektif permainan catur. Objektif permainan catur adalah untuk memberikan pengetahuan dan kemahiran permainan catur. Kita juga dapat membudayakan permainan catur kepada budak-budak ataupun orang di luar sana. Kita juga dapat mengasah supaya dapat berfikir dan merancang untuk membuat keputusan dalam masa yang terdesak dan juga tertekan. Akhirnya kita berupaya untuk berfikir secara matang dan merancang strategi dengan sebaiknya. Seterusnya saya akan menceritakan tentang pergerakan asas chess. Pertama ialah king. Apa itu king? King merupakan kepingan terpenting, tetapi ia antara yang paling lemah. Raja hanya boleh bergerak satu petak sahaja ke atas, bawah, tepi dan secara berpenjuru. Apabila ia diserang oleh buah catur yang lain, ia dipanggil checkmate. Yang kedua ialah queen. Queen merupakan kepingan yang paling kuat. Ia dapat bergerak dalam setiap arah, lurus, ke depan, belakang, tepi dan berpenjuru. Selagi tidak melembusi mana-mana buah catur, selagi itu ia dapat bergerak. Yang ketiga ialah knight. Knight merupakan buah catur yang bergerak sangat berlainan, yang mana ia dapat bergerak 2 petak dalam satu arah dan disusuli dengan 90 darjah atau dikenali sebagai L. Ia juga dapat bergerak melepasi buah-buah catur yang lain. Yang keempat ialah bishop. Bishop dapat bergerak sejauh mana ia inginkan tetapi hanya berpenjuru. Bishop dapat bekerjasama dengan baik sesama sendiri bagi menutup kelemahan antara satu sama lain. Yang kelima ialah rook. Rook juga dapat bergerak sejauh mana ia mahu, tetapi setara depan, belakang dan ke tepi saja. Ia juga dapat bekerjasama melindungi antara satu sama lain. Yang terakhir ialah pawn. Pawn merupakan tentera bagi chess kerana ia dapat bergerak dan menangkap dengan cara yang berbeza. Ia dapat bergerak ke hadapan dengan satu petak atau 2 petak pada permulaannya. Kemudian akan disusuli satu petak sahaja. Apabila ingin memakan, ia hanya boleh memakan secara menyerong. Apabila buah catur berada di hadapan atau dipanggil face to face, pawn tidak dapat bergerak. Empasan adalah tangkapan pawn khas yang hanya terjadi setelah pawn bergerak 2 kotak dari awalnya, dan itu dapat ditangkap oleh pawn musuh jika maju hanya satu persegi. Lawan akan menangkap pawn yang baru dipindahkan ketika ia melepasi melalui petak pertama. Hasilnya sama seperti jika pawn hanya maju satu persegi dan pawn musuh telah menangkapnya secara normal. King side castling atau queen side castling.
Castling atu gerakan dalam permainan catur yang melibatkan king dan salah satu buah catur adalah rocks. Ini adalah satu-satunya gerakan catur di mana pemain menggerakkan dua-dua catur dalam gerakan yang sama, dan ini boleh dipanggil sebagai jump over dengan yang lain. Pawn promotion dalam catur adalah peraturan yang memerlukan pawn mencapai ke peringkat ke-8, yang mana dapat digantikan dengan buah catur yang lain seperti queen, knight, bishop dan rook. Hal ini juga tidak dapat digantikan dengan king atau pawn yang lain. Buah catur yang telah diganti dapat bergerak mengikut buah catur tersebut. Yang terakhir ialah taktik asas catur. Taktik asas catur mempunyai 3 jenis pergerakan. Antaranya ialah pin. Pin adalah satu keadaan yang sangat mungkin berlaku dalam hampir setiap permainan catur. Pin boleh berlaku apabila anda menyerang sekeping yang mungkin tidak bergerak dari kedudukan semasa kerana ia akan mendedahkan sekeping yang lebih berharga di bawah serangan, atau meletakkan raja secara langsung di check. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa hanya potongan-potongan yang boleh memindahkan jumlah kotak yang tidak terhingga ke depan, ke belakang, kiri dan kanan atau diagonal boleh memotong kepingan lain. Ini bermakna bahawa raja-raja, ksatria dan bidak tidak boleh melakukan tindakan ini. Sangat penting untuk pastikan peraturan ini diingat. Seterusnya ialah fork. Pergerakan fork mempunyai beberapa cara, antaranya ialah knight fork, bishop fork, rook fork dan pawn fork. Knight merupakan antara yang paling bahaya kerana ia mampu memakan pada dua kotak yang berlainan. Seterusnya bishop fork, yang mana ia dapat memotong potongan dengan sebuah bishop. Rook fork juga merupakan yang sangat aktif dan yang sangat kuat. Jika ingin memakannya, harus melakukan umpan terlebih dahulu. Akhir sekali, pawn fork. Pawn merupakan paling mematikan kerana ia sangat kecil dan tidak dapat diramal jika tidak berhati-hati. Akhir sekali ialah skewer atau X-ray. Ini merupakan dua serangan pada dua buah dalam satu garisan dan serupa dengan pin. Skewer kadang-kadang digambarkan sebagai reverse pin. Perbezaannya adalah pada skewer, buah catur yang berharga akan diserang dahulu secara langsung. Pihak lawan akan menggerakkan buah catur yang berharga untuk mengelakkan penangkapannya, yang menampakkan buah catur yang tidak berharga akan dimakan.